Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 dan nama saya ialah Nur Ezrina binti Hisham. Nama saya Hanis Dayana binti Halil Fahmi. Dan saya Syafiqah Akilah binti Anwar. Kumpulan kami telah memilih tajuk iaitu Jihad dalam Islam dan kami telah fokuskan kajian kami kepada perspektif umum tentang jihad. Kumpulan kami telah memilih proses kualitatif iaitu dengan mengadakan temu ramah secara atas talian terhadap 6 individu. 3 daripada mereka adalah dari orang awam dan 3 yang lainnya adalah dari pakar. Kami telah membuat keputusan untuk membuat temu ramah secara online kerana disebabkan oleh masalah pandemik yang sedang berlaku sekarang, jadi kami tidak mahu mengambil risiko dan kami telah jemput mereka untuk menjawab soalan-soalan kami secara atas talian. Okay, seterusnya kita teruskan kepada responden-responden yang telah mengambil bahagian dalam temu ramah kami. Bermula dengan Cik Muhammad Faizal bin Muhammad Arif, Muhammad Haris bin Halil Fahmi, Nur Muhammad Aiman bin Ramli, Muhammad Irsyad bin Zaini, Hazira Hanis binti Muhammad Mulani dan Nur Sarah Najla binti Muhammad Saad. Akan tetapi kami tidak dapat mendedahkan identiti mereka atas dasar PNC, which is private and confidential. Kita teruskan pula dengan soalan yang telah ditujukan kepada responden-responden tersebut. Soalan pertama yang ditujukan kepada responden kami berbunyi makna jihad bagi seorang individu, dan soalan kedua berbunyi bagaimana seseorang itu menunaikan jihad pada zaman sekarang, dan soalan terakhir adalah tentang cara memupuk jihad dalam Islam. Jihad yang paling sukar ialah jihad dalam menuntut ilmu, kerana sebagai seorang manusia biasa yang tidak pernah lari pada kekurangan, bukanlah mudah untuk mengekalkan niat yang betul dan mengikhlaskan hati untuk ke kuliah setiap hari. Sebagai contoh, saya manusia biasa tidak pernah lari dengan perasaan dan keinginan untuk mendabik dada dengan ilmu yang saya miliki. Oleh itu, saya haruslah melawan perasaan itu dan mengembalikan niat saya untuk menuntut ilmu kepada Allah Ta'ala. Daripada perspektif seorang pelajar, saya berjihad untuk belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai keredaan Allah. Kita hanya perlu tetapkan hati kita kepada ajaran Islam mengikut syariat seperti yang telah disebutkan di dalam kalam Allah SWT, iaitu Al-Quran. Dan pada zaman sekarang, terutamanya kita tidak perlulah rasanya untuk berjihad dalam bentuk peperangan, tetapi perjuangan mereka yang pada zaman dahulu itu kita sangat hargai, dan mereka telah berkorban jiwa dan raga untuk memberikan kita apa yang dapat kita nikmati pada hari ini. Jadi kita hanya perlu untuk teruskan legasi dan menghargai orang kata itu pengorbanan mereka dan ajaran mereka supaya perjuangan mereka ini tidak berakhir dengan sia-sia. Sebagai seorang pelajar Muslim, jihad bagi konteks pelajar ialah berjihad dalam menimba ilmu. Sebagai contoh lain, dalam konteks pekerjaan pula, seorang yang menjalankan tanggungjawabnya untuk menyara keluarga dengan niat yang betul juga dikira sebagai berjihad. Kita boleh meningkatkan kemajuan negara dengan meningkatkan ekonomi negara. Saya itu membangunkan negara dan lainnya lah. Kita boleh tengok dari aspek situasi kita sekarang iaitu COVID-19. Sebagai contoh, frontliners, mereka mengerahkan segala sedaya upaya dan tenaga untuk menangani wabak virus COVID-19 ni untuk membantu negara dan rakyat Malaysia. Kita perlu untuk meneruskan ajaran yang telah disampaikan kepada kita, terutamanya pada zaman sekarang ini, kerana kita boleh mengambil inisiatif terhadap apa yang telah berlaku, dan kita perlu berlaku jujur dalam apa jua perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, sebagai seorang pekerja, kita mestilah jalankan amanah yang telah diberikan kepada kita dengan bersungguh-sungguh, dan kita tak sepatutnya menyalahgunakan kuasa dan menyalahgunakan sumber yang ada di tempat kerja kita, dan contoh-contoh lain seperti macam mencuri tulang sewaktu bekerja dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sepatutnya kita elakkan supaya orang kata tu jihad kita itu tidaklah menjadi satu perkara yang sia-sia. Saya boleh mempelajari kelebihan jihad dengan mencontohi kisah-kisah Rasulullah. Boleh menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh lah. Cara untuk memupuk jihad dalam Islam adalah dengan menghayati sirah-sirah Nabi dan tokoh-tokoh Islam terdahulu agar dapat memupuk jati diri supaya sentiasa berjihad. Okey, soalan yang ketiga ni pada saya sangat menarik kerana ianya sangat dekat terhadap diri saya, dan pada pendapat saya bagaimana cara untuk kita dapat memupuk jihad dalam diri sendiri ini, dia boleh dilakukan dalam pelbagai jenis cara. Tidak semestinya perkara-perkara yang pada kebiasaannya memang akan dilakukan sebagai seorang Muslim, seperti contoh membaca Al-Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, menjaga solat, berqiyamul lail dan sebagainya. Tetapi sebagai contoh
seperti saya sendiri, saya sedang bekerja dan seperti yang telah saya sebutkan pada soalan yang kedua tadi, iaitu dalam kita melakukan pekerjaan, kita perlulah bersungguh-sungguh melaksanakan amanah yang telah diberikan, dan daripada itu sendiri saya rasa boleh dikira sebagai sebuah jihad yang orang kata bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita lakukan. Dan dalam masa yang sama, bukan hanya kita dapat menjaga hubungan kita dengan manusia, tetapi juga kita dapat menjaga hubungan kita dengan Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat rumuskan bahawa jawapan responden pertama dan juga responden kedua adalah sama kerana mereka berdua merupakan pelajar, dan cara yang paling mudah untuk mereka berjihad adalah dengan sesi pembelajaran. Ini kerana menuntut ilmu merupakan sesuatu perkara yang wajib untuk kita lakukan sebagai umat Islam, dan juga untuk para pelajar ia merupakan cara yang paling mudah dan fleksibel agar mereka secara tidak langsung akan berjihad di atas nama Allah, di atas nama Islam. Manakala kita tidak juga lupa kepada para barisan hadapan yang juga telah berjihad sehabis baik dengan cara menyelamatkan rakyat yang menghadapi masalah ataupun mengidap virus ini, dan juga para menteri yang telah berusaha sedaya upaya mereka dan telah berjaya mengurangkan penyakit-penyakit ataupun kes di Malaysia. Begitu juga dengan respon yang kami dapat daripada salah satu responden kami yang juga merupakan seorang pekerja di institusi awam. Bagi beliau lebih fokus untuk berjihad dalam bentuk menjadi seorang pekerja yang amanah dan jujur, dan berusaha untuk melakukan tugasannya dengan bersungguh-sungguh setiap hari. Okey, seterusnya kita beransur pula kepada jawapan-jawapan daripada pakar-pakar kita, dan soalan-soalan yang ditujukan kepada pakar-pakar kita adalah soalan yang sama seperti yang dinyatakan pada awal penyiaran kami tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jihad ni sebenarnya jangan pandang fokus kepada peperangan saja. Sebenarnya jihadnya yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Walaupun kita hebat macam mana pun, kalau kita tak mampu melawan yang jihad hawa nafsu, maka kita diberikan sebagai jihad main-main saja. Jihad yang kita boleh lihat pada diri kita adalah apa yang kita inginkan dalam hidup kita dengan secara bersungguh-sungguh. Kita ambil contoh bagaimana seseorang itu dia menginginkan pekerjaan yang diinginkan, okay? Dan bagaimana pula dia berjihad menuju ke arah pekerjaan yang diimpikan. Itu adalah jihad, dan kita akan melihat bagaimana rintangan dan cabaran yang dilalui sebelum dia mendapat pekerjaan yang diinginkan. Dan itu adalah jihad, bagaimana dia ingin mengejar sesuatu apa yang diinginkan dengan secara bersungguh-sungguh. Jihad pula bermakna melakukan sebarang kebajikan ataupun pekerjaan dengan bersungguh ikhlas supaya bukan sahaja untuk memperoleh redha Tuhan, tetapi juga untuk disenangi orang ramai. Selain daripada jihad pada hawa nafsu tadi, jihad mencari ilmu pun satu jihad. Sebenarnya jihad ni bukan fokus pada satu benda yang sangat besar. So macam you all pelajar-pelajar, jihad untuk mendapat ilmu pun satu jihad juga. Kalau ada apa-apa berlaku pada you all, insyaAllah akan dikira sebagai mati syahid. Itu pun jihad mencari ilmu pun ada satu potensi yang sangat besar. So bagi saya daripada ilmu, jihad mencari rezeki pun ada juga. So dia bergantung pada niat. Kalau suatu perkara kita buatkan Allah Ta'ala, insyaAllah kita dikira sebagai jihad. Antara perkara yang boleh kita tunaikan untuk melakukan jihad pada masa sekarang ini adalah dengan mengajak diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat untuk menegakkan dakwah Islam itu sendiri dengan dakwah Rasul. Okey, hal ini kerana perkara ini adalah menjadi tunjang kepada seseorang, kepada sesebuah masyarakat dan juga kepada negara. Selain daripada itu juga, kita perlu juga mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara syirik, termasuklah diri kita sendiri yang terkena ataupun yang dikenakan. Itu adalah perkara yang perlu kita elakkan, dan itu adalah antara jihad yang boleh kita lakukan. Cara saya memupuk semangat jihad dalam bidang perniagaan ini adalah dengan mengambil teladan dari kisah Rasulullah ketika baginda menjalankan perniagaannya. Oleh itu saya sentiasa memperingatkan diri dalam perniagaan ini untuk sentiasa berkongsi rezeki ataupun bersedekah kepada golongan yang tidak berkemampuan setakat yang saya mampu. Bermula dengan respon yang pertama, beliau menyatakan jihad yang paling sukar untuk setiap umat Islam lakukan sebenarnya adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Dan itu sebenarnya merupakan realiti yang sangat tepat, sebab itu kita digalakkan untuk sentiasa berpuasa ataupun melakukan sebarang puasa sunat untuk melawan hawa nafsu kita dan menjaga iman daripada umat kita. Dan beliau juga turut menyatakan bahawa jihad itu sebenarnya
akan sentiasa berpatah balik kepada niat kita yang asal. Bagi responden berikutnya, beliau berpendapat bahawa beliau berjihad dengan cara berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai ke tahap yang beliau telah impikan. Beliau juga berusaha untuk menghadapi segala cabaran. Seterusnya, beliau juga berpendapat bahawa kita sebagai seorang individu haruslah mengajak diri kita, masyarakat dan juga orang-orang di sekeliling kita untuk mengikut dakwah Islam dan juga dakwah para rasul. Manakala untuk responden ketiga, jihad itu boleh dilakukan dengan sekecil-kecil perkara, iaitu berusaha untuk meneruskan kehidupan ataupun pekerjaan dengan rasa bersyukur, dan juga kita tidak mengalah kerana disebabkan virus ini. Manakala kita akan mencuba untuk mencari sumber rezeki yang halal supaya kita dapat menampung dan juga survive dalam situasi dunia sekarang. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa cara berjihad bagi golongan zaman sekarang dan juga golongan di zaman dahulu adalah sangat-sangat berbeza. Bagi golongan dahulu, mereka telah pun berusaha sedaya upaya untuk memberikan kita apa yang kita nikmati sekarang. Jadi golongan sekarang bolehlah menggunakan segala sumber dan tenaga yang kita ada untuk berjuang dan berjihad dengan cara kita sendiri. Sebagai contohnya, responden kita, pelajar-pelajar tersebut, mereka lebih memilih untuk berjuang dengan cara menuntut ilmu, dan sebagai seorang pekerja, mereka boleh berjihad dengan cara menjadi amanah dan jujur. Dan kita juga boleh berjihad dengan cara menjadi seseorang yang mampu mengawal hawa nafsu sendiri. Dan juga kita haruslah berusaha untuk mengecapi kejayaan sebagaimana yang kita mahukan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan ingin memberi sekalung penghargaan kepada semua responden-responden kami yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menjawab soalan-soalan kami. Dengan ini, saya Syafiqah Akila dan juga rakan-rakan kumpulan saya, Nur Ezrina dan juga Hanis Dayana, ingin mengakhiri video kajian kami ini dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjektivitas kami, iaitu Ustaz Dr. Elmi bin Baharudin, atas segala bimbingan dan juga ilmu yang telah diberikan untuk kami menyempurnakan kajian kami ini. Dengan itu kami akhiri kajian kami ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.